Fokus dari Sabah mengenai pelaksanaan skim bayaran perkhidmatan ekosistem di kawasan tadahan air Babagon. Perinciannya bersama Suaran Shah. Silakan. Ya, Otok, Kerajaan Negeri komited melaksanakan skim bayaran perkhidmatan ekosistem PACE di kawasan tadahan air Babagon. PACE merupakan satu pendekatan inovatif yang menghargai peranan komuniti hulu sungai dalam memelihara alam sekitar demi kesejahteraan komuniti di kawasan hilir sungai. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, tadahan air Babagon dijadikan lokasi rintis projek bagi pelaksanaan skim tersebut sesuai keadaan setempat dan penerimaan masyarakat. Pelaksanaan sepenuhnya PACE hanya boleh dimulakan selepas kawasan tersebut diwartakan dan kerangka perundangan termasuk penubuhan tabung pemulihan diwujudkan. Ketika ini, Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Sabah berada di fasa akhir proses mewartakan kawasan tadahan air Babagon sebagai kawasan perlindungan di bawah Enactment Sumber Air Sabah 1998. Perbadanan Pembangunan Minyak dan Gas Sabah SOGDC komited menarik lebih ramai pelabur dalam bidang minyak dan gas ke Sabah. Ini termasuk menjalin kerjasama strategik menerusi pembangunan infrastruktur dengan pelabur dari pelbagai negara. Menurut pengerusi SODGC Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, Sabah diiktiraf negara-negara di rantau Asia seperti Jepun, Taiwan, Korea dan China dan berpotensi memberi saingan kepada kawasan besar lain termasuk Singapura. Sabah ini mempunyai competitive advantage kalau dibandingkan dengan Singapura yang sudah tentu jauh lebih mahal. Dan dari segi lokasi geolocationnya pun, geografinya, Sabah ini jauh lebih dekat ke pasaran di China, Jepun, Timur Jauh ini lebih strategik daripada Singapura. Sudah tentu dengan kos kita yang lebih murah dan human resources kita yang agak tersedia, insya-Allah kita akan dapat memberi saingan yang baik kepada Singapura. Beliau ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Beberapa majlis percakapan akan diadakan di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip dalam tempoh terdekat melibatkan pelabur luar antaranya syarikat Easteel dan syarikat Japanese Energy New Era. Sementara itu, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa mahu pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa di Sipitang, antaranya melalui pewujudan sekolah teknik vokasional. Ini bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang berikutan kewujudan beberapa projek pembangunan di Sogip. Projek ini bakal menjadikan peluang pekerjaan lebih 24,000 kepada rakyat Sabah. Kita juga merayu kepada pihak KPM supaya dapat memastikan supaya bukan sekadar di kawasan Pantai Barat, tetapi juga kita juga perlu di Pantai Timur lah, 2 buah sekolah teknik. Kita sudah maklum di kawasan kita Sipitang ini, insya-Allah dalam masa sekarang dan terdekat ini akan berkembang pesat segi pembangunan dan industri. Jadi yang perlukan segi kemahiran khususnya kepada anak-anak kita lah. Datuk Mat Bali ditemui pemberita dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di SK Bintuka. Bakal jemaah haji negeri ini dinasihatkan supaya sentiasa menjaga kesihatan diri ketika mengerjakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Kesihatan yang baik membolehkan mereka mengerjakan rukun Islam kelima itu dengan sempurna. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut mengingatkan bakal jemaah agar sentiasa menjaga imej dan nama baik negara serta mematuhi arahan petugas tabung haji TH. Beliau berucap merasmikan kursus perdana haji musim haji 1446 Hijrah peringkat negeri Sabah Zon Pantai Timur di Masjid Al-Kausar Tawau. Teks ucapannya disampaikan Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi. Sementara itu, Pengarah TH Wilayah Sabah dan Sarawak Datuk Nur Laila Said memberitahu setiap tahun pihaknya menganjurkan kursus haji bagi mempermudah bakal haji mengerjakan ibadah di Tanah Suci.
Setiap tahun tanpa gagal tabung haji menyediakan yang terbaik dan itu sebabnya lah kita diiktiraf di peringkat dunia. Hari ini kita melaksanakan pula kursus manasik haji ataupun praktikal untuk menguji dan juga mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah pun diberikan oleh guru-guru agama kita pada tahun yang lalu dan Februari tadi untuk mereka terapkan dalam ibadah mereka. Seramai 980 bakal jemaah haji dari Sabah akan berangkat ke Tanah Suci menerusi 6 penerbangan bermula 17 Mei depan. Tagal Kampung Iban Sungai Kuala Nansang berpotensi menjadi salah satu tarikan ekopelancongan baharu di Dun Balung. Dalam masa sama mampu meningkatkan ekonomi penduduk sekitar terutama dalam sektor perikanan. Menurut Adun Balung Dato' Hamil Awang, tagal ini menjadi tagal ketiga dalam kawasan Dun Balung selain tagal Balung Kokos dan tagal Sungai Ranggu. Tagal Kampung Iban Sungai Kuala Nansang agar menjadi salah satu tagal yang boleh menghasilkan dan meningkatkan penduduk ekonomi mereka, dan selain daripada itu juga akan dapat menjadi tarikan kepada para pelancong bukan saja di peringkat daerah atau negeri, malahan kalau boleh di peringkat antarabangsa. Dato' Hamil menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan tagal tradisi Kampung Iban Sungai Kuala Nansang di Tawau. Sementara itu, Pengarah Perikanan Sabah Dato' Azhar Kasim memberi jaminan pihaknya sedia membantu, memantau dan memberi hikmat nasihat kepada pengusaha tagal. Saya yakin jika ada usaha, inisiatif daripada ahli jawatan kuasa tagal yang diwujudkan pada hari ini, insya-Allah akan sama-sama, akan seiring dengan tagal-tagal yang sebelum ini yang telah memberi impak ataupun tagal yang telah berjaya. Keseluruhannya terdapat 4 tagal di Tawau, iaitu 3 di Dun Balung dan 1 di Kampung Kijang Merotai yang berpotensi besar menjadi tarikan baharu pelancong ke daerah tersebut. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia menganjurkan program Ukhuwah Madani sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri di Beaufort esok. Program sama juga akan diadakan di Kota Kinabalu pada 26 April ini. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad memberitahu program dianjurkan dengan kerjasama Akademi Negara Malaysia, AKM, serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan, NGO lain, antaranya Pertubuhan Ikram Malaysia dan Persatuan Cina Muslim Malaysia. Ia bertujuan memperkukuh perpaduan dan silaturahim dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Dengan sambutan ini kita berharap akan lebih menceriakan lagi Syawal ini dan memberi satu keinsafan kepada kita bahawa kejayaan dalam Ramadan dan Syawal ini ialah keikraban hubungan kita sesama insan. Kerana sambutan ini kita terbuka kepada masyarakat yang bukan saja Muslim tetapi non-Muslim. Datuk Sapawi bercakap kepada RTM selepas mempengerusikan mesyuarat persiapan program Ukhuwah Madani 2025. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program ini yang diisi dengan pelbagai aktiviti menarik, kendalian NGO terlibat. Ke arah memperkukuh kesiapsiagaan dan respon komuniti terhadap bencana tsunami dan gempa bumi, program Jeraya Wara Komuniti Siap Siaga Bencana diadakan di Kudat. Program anjuran bersama Yayasan TM, Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan Bencana dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia turut terlibat Pusat Kajian Bencana Alam UMS. Pengarah program Dr. Caroline Payus menerusi kenyataan memberitahu pelbagai aktiviti diadakan antaranya taklimat mengenai peranan agensi NADMA dan komuniti dalam mengendalikan bencana, pengenalan kepada bencana tsunami dan simulasi tindak balas kecemasan untuk gempa bumi. Program turut meningkatkan penyelarasan koordinasi dan kerjasama pengurusan bencana rentas sektoral antara agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi awam, badan bukan kerajaan dan komuniti tempatan.
Menurut Dr. Caroline, pihaknya berperanan sebagai pakar rujuk dalam bengkel kajian semula pelan tindak balas kecemasan tsunami untuk daerah Kudat November tahun lalu. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Sabah.